من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan perbincangan kitab Penawar Bagi Hati muka surat 84 ya. 84. Betul. 84. Kedah lebih. Bab ikhlas. 84 ya. Pada kata kita ambil dan sabda Nabi lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharaini amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dalam Matan Arba'in hadis 40 ni hadis yang pertama, merupakan hadis yang pertama. Rawahu Syaikhan Bukhari dan Muslim. Daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Hadis berkenaan dengan hijrah merupakan hadis nas atau dalil tentang niat dan ikhlas. Kalau dalam bab fiqh satu romok 1/4 bab fiqh dalilnya hadis innamal a'malu binniyat. Dalil sembahyang itu kena niat, rukun yang pertama niat, puasa niat, wuduk niat. Ni dalilnya innamal a'malu binniyat, hadis ini. Dalam bab ikhlas, jadi hadis ini juga merupakan dalil yang pertama yang kuat kenaan dengan ikhlas, ikhlas niat. Artinya hanya saja sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang itu barang yang berniat ia akan dia. Jadi sebelum saya urai kita masuk panjang, pada bulan lepas saya dah beritahu akan bawa munsyid kita, penasyid kita. Jadi sebelum kita hurai hadis ini, kita jemput wakil pondok Bustana Arifin untuk
sempena dengan lulusnya enakmen jenayah syariah di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Sila. Panggilan Pak Lah, nama Hasbullah bin Talib. 2 lagu, satu lagu perundangan Islam, satu lagi lagu sunnah orang berjuang. Hayati sini kata dia. Ni lagu ni lama sebenarnya, dah lama dah lagu ni, tapi tak ada orang nyanyikan lagu perundangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perundangan Islam, satu keadilan. Perundangan Islam, satu kewajiban. Kenapakah kita masih menggunakan undang-undang ciptaan manusia? Sejarah dunia telah mencatatkan sistem manusia, puncak kerosakan nilai moral, telah diabaikan kadar jenayah masih menggilang. Hanya kejahilan menjadi halangan, hanya kebodohan menjadi rintangan. Hudud dibenci, hudud ditakuti, mungkin kerana kepentingan diri. Janganlah menghina syariat ilahi, janganlah mencaci dustur ilahi. Kenapakah umat Islam sendiri menentang, malah berbangga diri? Media massa turut berperanan menabur fitnah dan pembohongan, usah tertipu, usah terperdaya, racun berbisa, musuh durjana. Perundangan Islam, satu keadilan. Perundangan Islam, satu kewajiban. Kenapakah kita masih menggunakan undang-undang ciptaan manusia? Berjuang menempa susah, menanggung derita, menungkam fitnah. Itulah gelombang hidup samudera duka. Seorang mujahid memburu syahid, dibuang dia berkelana, di penjara dia uzlah dibunuh syahid. Namun jiwa tetap marah menuju cita, membara demi Allah dan Rasulnya. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang resah silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahim meri,
sayu diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimbang memerah, keringat mencurah tenaga. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Antara dua pasti terjadi, tunggulah syahid atau menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bagi segor sikit sejuk. Ha? Itu lagu tu dah lama sebenarnya. Lagu masa dia kecil-kecil dulu. Tapi tak tahu, sekarang dah tak ada ulang, tak ada keluar dalam radio ke mana, tak ada. Lagu Hudud, tak tahu kumpulan apa, saya pun dah lupa kumpulan apa. Dulu, masa saya belasan tahun. Kemudian lagu yang Sunnah Orang Berjuang tu liriknya dah tukar sekarang, takut. Nak sebut syahid takut. Tak ada dah syahid. Kataan syahid tu dah tak ada. Baik, insya-Allah moga-moga kita ikhlas dalam berjuang. Artinya hanya sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Nak tahu ibadat itu seseorang itu sah ke tidak sah, kena niat. Cuma perbezaan niat itu dalam mazhab Hanafi, ya, dia tak perlu diiringi dengan perbuatan. Kalau sembahyang ni, dia keluar rumah tu dia dah niat sampai Allahu Akbar, dah tak payah pasang niat. Tapi Syafi'i dia ada muqaranah. Dia ada muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah. Dia kena di antara Allah sehinggalah Ra Akbar. Di antara Allahu Akbar kena ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Menyahaja ta'arud iaitu fardu, menentukan fardu antara sunat, dan ta'yin waktu. Sahaja aku sembahyang tu. Tu qasad tu. Menyengaja sembahyang, tak kena paksa. Dengan rela hati. Situ pun dah pasang dah, bagi rela, bagi takbir rokok sujud tu dengan rela. Datang pun dengan rela, bukan macam kucing tarik ekor. Ni macam nak naik bukit pergi. Dia datang dengan senyum, datang dengan ceria, datang nak bertemu dengan Allah. Kena ada niat. Lepas tu dipasang niat, qasad, ta'arud dan ta'yin, tentukan waktu. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Nah, itu yang wajib. Cukup. Jadi tak perlulah nak Allah. Tak perlu. Anak-anak Allah, ya Allah, ya Allah. Dia cakap dia nak Allah, dia cakap sebut ya Allah, ya Allah. Payah nak masuk. Jadi kalau payah nak masuk tu sebut dalam bahasa Melayu je. Sebelum tu, lapas niat tu sebut dalam bahasa Melayu. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala.
Allahu Akbar. Apa yang tersebut tadi terus masuk dalam hati. Senang. Pasal disunatkan melapaskan niat itu kerana untuk membantu yang dalam hati. Kalau dia usolli jadi payah, usolli tepis lagi. Usolli. Ini bahasa Melayu. Sahaja aku senang, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Kerana Allah. Allah. Dah masuk dah terus. Tu bab niat, tu bab fikah lah, panjang sikit. Baik. Dalilnya ni innamal a'malu binniyat. Artinya hanya saja sah segala amal ibadat. Ini mazhab Syafi'i dia ditakdirkan innamal a'malu itu dengan innama sihhatul a'mal. Sesungguhnya sahlah amal ibadat itu dengan niat. Tetapi mazhab lain di antaranya mazhab Hanafi innama kamalul a'mal. Sempurna amal ibadat itu dengan niat. Sempurna pahala dia. Sebab tu tak wajib niat di sisi mazhab Imam Hanafi. Adapun dalam mazhab Syafi'i innama sihhatul a'mal. Sesungguhnya di antara yang membezakan di antara sah dan tidak sahnya amalan itu ialah dengan niat. Itu perbezaan. Dan semua boleh, betul, semua betul. Takdirnya itu berdasarkan kepada ilmu, bukan main-main aja. Hari ini yang takdir sah ke takdir kamal ke, hari ini orang hari ini main-main ikut-ikut dia je buat. Tak boleh, itu kena berdasarkan dengan ilmu. Bukan boleh main letak-letak ikut suka je. Mereka ni mujtahid, dia boleh, dan berdasarkan dengan kajian dia. Bukan main ikut-ikut, ikut pandai-pandai. Dia cukup syarat ijtihad. Jadi berarti kitab kita ni ikut mazhab Syafi'i. Artinya hanya saja sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Betul niat, sahlah ibadat. Dan hanya saja dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang nak dapat pahala ke tak dapat pahala, barang yang berniat ia akan dia. Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia. Maknanya tidak ada pahala bagi orang kalau dia tidak berniat akan dia. Kalau tidak ada niat maka tidak dapat pahala. Dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang yang lain. Dan dia tak dapat. Orang lain yang niat dia tak dapatlah. Dan tiada baginya barang, mana tiada baginya pahala ibadat bagi ibadat yang berniat akan ibadat itu oleh orang yang lain. Dia tak dapat, dia dapat apa yang dia niat. Adapun orang lain niat, orang lain lah yang dapat. Maka barang siapa ada berpindahnya barang siapa kepada Allah Ta'ala. Hadis ini disebut, Nabi sebut ketika hijrah para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Ada yang hijrahnya semata-mata lillahi ta'ala. Semata-mata nak cari redha Allah. Allah Ta'ala perintahkan untuk hijrah, maka mereka berhijrah. Tinggalkan kebun, tamar, tinggalkan kampung halaman. Dan hijrah mereka semata-mata nak mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada juga sebahagiannya nampak hijrah tetapi niatnya lain. Niatnya bukan kerana Allah. Ya. Al-ibratu bi umumil labzi la bi khususis sabab. Jadi hadis ni walaupun berlaku ketika hijrah para sahabat, tetapi pengajarannya sampai hari ini. Pengajaran sampai hari ini, baik mengajar, baik ibadat, baik berdakwah, berjuang agama, hari ini semua ikut. Niatnya apa? Niatnya nak bawa agama ke ataupun kerana sesuatu yang lain, kerana jawatan ke,
kerana nak jadi YB ke, kerana nak jadi Perdana Menteri ke, kerana nak duduk di Putrajaya ke, atau kerana nak bawa agama. Jadi kalau kerana agama, dia tetap istiqamah. Sama ada orang marah ke, orang benci ke, orang sokong atau orang cela, tetap bersama agama, bersama Islam. Jadi zaman sahabat ada yang berhijrah, nampak hijrah, nampak pergi sama-sama, pergi ke Madinah, tapi dalam hati rupanya ada perempuan yang tunggu. Dia janji, kalau kau nak kahwin dengan saya, hijrah ke Madinah. Dia pun semangatlah hijrah, tapi dia tak dapat pahala. Dia dapatlah perempuan itu, nikahlah dia, dapatlah perempuan itu. Jadi Nabi tahu ya. Ataupun kerana dijanjikan dengan harta benda, maka nampak hijrah juga, tapi kerana harta. Adapun yang ikhlas, tinggal harta, kebun. Orang kalau dah kena cinta pada kebun ni, dah buat kebun ni, nak tinggal, uish, Masya Allah. Ya. Kalau dah masuk dalam hati, oh, kebun tamar, kita hari ni kebun sawit, kalau buat kebun sawit, Masya Allah. Tengok hijau-hijau, oh, seronoknya tengok keluar buah ke apa semua. Oh, tengok kebun sayur kan. Belakang-belakang rumah, tepi rumah pun kalau tanam, kalau nampak, oh, baru sikit je tu keliling rumah. Sahabat ni berekar-ekar kurma tu semua. Oh, Masya Allah. Ada sahabat yang tengah sembahyang, Allah, dia tengah dalam kebun sembahyang, Allahu Akbar. Tengok burung-burung main-main kat kebun dia, lupa rakaat. Lepas sembahyang terus infakkan, korbankan, sedekahkan kebun itu kepada Rasulullah untuk perjuangan agama. Masya Allah. Kita boleh tengah sembahyang tengok kambing-kambing main, lembu-lembu main ke dalam kebun. Oh, jangankan lupa rakaat, sembahyang lupa. Zakat pun payah nak bagi, ya tak? Kita belum dicuba, ialah tak minat kebun, tapi orang yang minat kebun ni, orang buat, oh, tahulah. Cuba bayangkan kebun kebun ataupun pokok bunga, ya, orang rumah kita tanam tu, keliling rumah tu tengok cantik, itu tak sampai pun 1 ekar pun, kan? Sikit je dalam rumah, tapi sayanglah, jatuh pasu pula, pecah pula, oh, marah kau main, kan? Kalau bunga ukit pula patah ukitnya tu, oh, baru sepokok. Baik, jadi bukan mudah, ya? Bukan mudah. Kita tak diuji, kita tak tahu. Yang kena uji, dia akan merasa nikmat dia. Baik, artinya, tengok. Maka barang siapa ada perpindahannya itu, berpindahnya itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Artinya barang siapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung, semata-mata menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi pahala, dapat ganjaran di sisi Allah. Dan barang siapa yang ada berpindahnya itu kerana mencari dunia, yang maka mendapatlah ia akan dia. Dapat, pasal dia niat dia kerana dunia, maka dapatlah. Atau kerana perempuan yang hendak berkahwin, ia akan dia, maka berkahwinlah dia, dapatlah perempuan. Maka berpindahnya itu kepada barang yang berpindah ia kepadanya, sangat keji, kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya,
Kenapa sangat keji? Elat. Berpindah tu sangat keji kerana menzahirkan ia. Zahir nampak. Ia berpindah kepada Allah dan Rasulnya, dan padahal menyembunyi ia akan yang menyalahinya. Niat itu disembunyi dalam hati. Zahir nampak berpindah. Zahir nampak berjuang, berkobar-kobar, berapi-rapi. Takbir pun kuat, bukan main. Ya, tapi dalam hati simpan niat untuk dunia. Dia lama-lama terbongkar juga. Lama-lama boleh orang tahu. Lama-lama. Mula-mula memang tak nampak, tapi lama-lama. Itu yang berlaku tu. Jadi akhirnya tidak wala, tidak setia, tidak istiqamah. Ibarat kalau pergilah rombongan ramai-ramai kan, walaupun rapat macam mana sekalipun, ya, tetaplah isteri kita tu tetaplah isteri, kan? Pergi rombongan satu bas, tapi kalau malam duk mengigau suami orang, mana nak tahan? Dia sebut mulut, sebut nama suami orang pula. Lepas tu bila kita marah, dia marah kita balik. Iya kan kita cuma satu bas, tapi suami tetap suami lah, ikutlah suami. Ni sampai mengigau-ngigau nama, malam tidur pejam mata sebut nama orang lain. Apa dia tu? Boleh nampak? Boleh ya? Janganlah begitu. Kita berkawan je, bukan sampai menikah. Kawan lain, menikah lain. Menikah kena sami'na wa ata'na lah. Dengarlah apa kata suami. Nak beli tu nak beli ni, ikutlah suami. Ikut pula suami orang lain buat apa? Masing-masing ada keperluan kan lain. Tak tahan juga suami pun. Jalan sekali lah, makan sekali, tak apa, satu meja semua tak ada masalah makan kan. Tapi kalau malam tidur malam pun mengigau sebut nama, lain ni. Situ pun dah boleh tahu dah cara adab kan. Dia akhirnya akan terbongkar juga. Niat ya, akhirnya akan terbongkar. Orang buat kerja agama ni ya, Allah Ta'ala akan tapis, Allah Ta'ala akan uji. Itu. Jadi orang yang berpindah kerana yang lain ni sangat keji kerana menzahirkan ia akan berpindah seolah-olahnya kepada Allah dan Rasul. Tetapi padahal menyembunyi ia akan yang menyalahinya. Sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarat. Bukan salah nak menikah. Bukan salah nak cari dunia. Tak salah walaupun harus. Tetapi dapatlah dunia, dapatlah perempuan. Tetapi redha Allah tu, pahala tu tak dapat. Sedangkan kalau dia lillahi ta'ala, kalau dia cari semata-mata redha Allah, harta pun dapat, perempuan pun dapat. Kalau dia nak berkahwin, apa salahnya? Berkahwinlah. Tapi jangan diniatkan. Jangan diniat. Jangan belajar tu kerana nak begitu, kerana nak. Besok kalau kerja makan gaji, senang, duduk kat pejabat, sejuk, aircon. Tak payah nak kerja kat panas-panas. Jangan diniat. Dapat. Nak dapat. Allah Ta'ala beri kemuliaan, tapi jangan diniatkan. Kan? Yang berjuang kerana Allah, dapat juga kereta. Tok Guru Ni Aziz pun kereta dapat, Sultan bagi. Nak kata kereta mahal, dapat juga. Kan? Tak payah niat pun,
Dapat. Pakai. Kemuliaan Allah Ta'ala bagi. Boleh. Tapi kalau diniat, dapat je lah kereta. Tak dapatlah. Kemuliaan di sisi Allah Ta'ala tu tak dapat. Kan rugi. Lepas tu, cari keredaan Allah. Maka kita akan dapat dua keredaan. Manusia pun reda, Allah Ta'ala pun reda. Tapi matlamatnya, reda Allah. Allah Ta'ala boleh. Boleh mengubah. Kerana Allah Ta'ala tu sifatnya di antaranya ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Mudah sangat bagi Allah. Dan sabda Nabi SAW, al-ikhlasu sirrun min sirri, istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia aku, kata Allah. Ini hadis qudsi ni. Aku taruh akan dia pada hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hamba-Ku. Jadi Rasulullah sebut, tapi hadis ni hadis kursi daripada Allah Ta'ala yang berkata, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu ialah salah satu rahsia daripada rahsiaku, kata Allah. Yang aku taruhkan akan dia akan ikhlas itu pada hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hamba-Ku, kata Allah. Maknanya ikhlas ini adalah kurnia, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang Allah Ta'ala bagi ikhlas, syukur. Bagi mereka yang belum dapat sifat ikhlas, kena usaha, kena bersihkan. Betul ulama gariskan cara-cara bagaimana nak dapat ikhlas. Di antaranya kena mujahadah, istiqamah. Kena istiqamah, ibadat kena istiqamah, terus istiqamah. Ilmu kena beramal. Lepas diamalkan akan datang ujian. Bila datang ujian, maka akan datang warid. Bila dah datang warid, barulah akan naik maqam. Maqam tu maknanya semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tenang dan redha, pasrah pada Allah. Bila dah ikhlas, tidak ada dalam diary dia erti kata susah tu tak ada. Susah, pahit tu tak ada. Pasal lagi susah, lagi pahit, lagi manis. Lagi manis. Dan ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu 3 pangkat, 3 kedudukan, 3 peringkat, 3 makom. Seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarah Al-Qusyariyah. Risalah Al-Qusyariyah. Dalam syarahnya, Syekh Zakaria Al-Ansari menyebut pangkat yang pertama bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadat kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala. Maka ini merupakan ikhlas yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Semata-mata nak cari redha Allah. Sehingganya seolah-olahnya, kalaulah Allah Ta'ala kata besok, wahai hamba-Ku si fulan bin supulan, ya, aku masukkan ke neraka. Akan jawab hamba ni, tak apa ya Allah, yang penting kau redha. Itu merupakan ketentuanmu ya Allah. Malah kalau dengan perempuan, betul kau kasih pada aku? Betul kau cinta aku? Betul. Betul-betul kau cinta? Betul. Kalau kita relakan aku berkahwin dengan orang lain, kalau itu yang membuatkan kau bahagia, sila, aku rela. Yang penting kau bahagia walaupun tidak bersama aku. Kalau betul perempuan cair itu saja dia nak test itu. Betul tak? Kalau ada macam tu. Payah cari yang betul-betul sanggup tu ikhlas. Betul ni? Betul, tak apa. Bagi aku yang penting kau bahagia walaupun aku tak dapat. Tak apa, tak hidup dengan aku. Tak apa, yang penting kau bahagia. Aku seronok tengok kau bahagia.
Cair perempuan. Maknanya betul-betul ikhlas. Nak nampak kekasih dia tu bahagia. Walaupun dia tak dapat. Walaupun tidak kahwin dengan dia. Bukan senang. Rupa-rupanya perempuan ni cuba je, uji je. Setakat mana cinta dia. Ibaratnya begitulah. Ya? Jadi Allah Ta'ala kata, tengok. Walaupun ya Allah, kalau engkau dah tentukan. Inilah. Syair, kata-kata inilah yang lahir daripada Imam Syafi'i. Dia tak paksa Allah Ta'ala bagi syurga. Tak paksa. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tahu ya Allah. Dengan perbuatanku, dengan ibadatku, ya, dengan amalku, dengan ilmuku, dengan apa yang aku lakukan, aku tak layak untuk syurgamu. Setara Imam Syafi'i itu tak layak syurga. Masya Allah. Tapi ada orang hari ni yang tak reti, yang tak faham. Tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tak layak syurga. Orang macam ni bodoh. Dia tak reti kalam balaghah, sastra tu dia tak reti. Imam Syafi'i itu sebut sebagai tanda rendah diri, tawaduknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak ukur dia dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dosa ibaratnya? Tak ada dosa dah, masa tu zaman tu tak ada dosa. Yang dia kata tengok maksiat tu, tengok maksiat. Guru dia kata suruh tinggalkan maksiat. Ini riwayat ni daripada guru saya menceritakan. Ya. Dia kata dia bukan tengok perempuan yang ada macam hari ni. Ketika dia mengadu syakau tu ila waqi'in ala su'i hibzi. Fa arsadani ala tarkil ma'asi itu. Ketika Imam Syafi'i mengadu, aku mengadu dengan guruku Waqi' kerana susah aku nak menghafal. Susah nak menghafal. Bukan tak hafal, tapi susah sikit hari itu. Selalu sekali baca je ibaratnya. Itu 3 kali baca baru ingat. Lalu dia mengadu dengan gurunya Waqi'. Kata gurunya, tinggalkan maksiat. Sedangkan masa itu tak ada orang perempuan. Di Baghdad masa itu, tak ada orang perempuan yang dedah aurat macam hari ini, kat pasar-pasar hari ini. Semua bertutup je. Semua berjubah, bertudung. Cuma ada seorang masa tu terkoyak stokin, dah pakai stokin dah, terkoyak tumitnya tu, nampak tumit lah. Dalam sebelah hitam tu nampak putih sikit kaki, tumit. Itu pun dah susah nak menghafal. Hari ni jangankan tumit, bulu ketiak boleh kira je dah. Yalah, naik bas pegangnya tu, boleh kira hitung satu-satu bulu ketiak tu. Macam mana mengaji, macam mana nak hafal, kan? Lagi kalau pergi belajar pula ulang alik. Dah duduk di pondok pun masuk benda-benda macam ni, gambar-gambar macam ni. Nah ceritanya payah. Masa tu tak ada, mana ada handphone ni. Tak ada masa tu, WhatsApp ni tak ada. Majalah-majalah pun tak ada masa Imam Syafi'i tu. Itu pun susah nak menghafal. Nah ceritanya tak, ilmu kita dengan ilmu orang dulu jauh lah. Kita hari ni ya Allah disajikan dengan berbagai-bagai maksiat. Macam tu boleh, mampu, sanggup dia kritik Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ni, memanglah dia kata Imam Syafi'i pun bukannya maksum. Dia tak maksum, dia pun beza dengan kau. Ya Allah, jauhnya langit dan bumi. Kita pagi-pagi buka apa segala apa yang dia boleh dibuka hari ni, nampak maksiat. Buka TV nampak maksiat dulu, buka tingkap nampak maksiat dulu, buka pintu nampak maksiat dulu, buka surat khabar nampak maksiat. Segala apa yang dibuka semua nampak maksiat. Macam tu nak rasa lebih baik daripada Imam Syafi'i? Allahu Akbar. Duk kritik ulama-ulama dulu tak betul dan sebagainya. Allah. Jadi peringkat ikhlas yang pertama ialah menjunjung, berbuat ibadat, beramal ibadat semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Merasakan diri itu hamba, lalu ya sebagai hamba ya maka menikmati, merasai nikmat menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas tinggi tu. Jadi dia menikmati jadi hamba tu.
Rasulullah sendiri pun nikmat jadi hamba. Tu yang lepas sembahyang, lepas sembahyang. Sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib, sembahyang sunat. Sampai Aisyah tegur. Ya Rasulullah, tak nak tidur ke ya Rasulullah? Sampai Aisyah tegur. Dah lewat dah ya Rasulullah, pukul 1 ni, pukul 2 ni, 2 malam ni. Dia masih di sejadah sembahyang, pas sembahyang. Kita lepas isyak tu duduk sibuk dah. Mana Jumaat weh. Kalau dalam WhatsApp tu, malam Jumaat macam-macam ada gambar. Ada yang balik naik motor tak sabar-sabar, ni tak? Gambar macam-macam gambar. Meraihkan malam Jumaat tu nak ceritanya. Masya-Allah. Rasulullah terus ibadat, lepas ibadat. Bila tegur dengan Aisyah, wahai Aisyah, Aisyah kata, kau nak apa lagi ya Rasulullah? Syurga dah jamin, syurga dah. Dosa dah tak buat dah. Kalau ada pun awal-awal lagi Allah Taala dah ampunkan. Kalau ada lah, kalau tersilap tersalah. Ya. Tapi Rasulullah maksum, ismah, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak jatuh dalam maksiat. Wahai Aisyah, tak boleh ke aku nak menikmati rasa keabdian, rasa kehambaan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Habis. Bukan kerana pahala, bukan kerana syurga. Baik. Itu pangkat yang pertama. Pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadat kerana menuntut pahala dan kerana lari nak menyelamatkan diri daripada seksa. Ini yang pertengahan. Ini banyaklah di antara kita hari ini, itulah. Nak ibadat, nak sembahyang, kena sebut dulu seksa, kena ceritakan seksa dulu. Seksa neraka, apa orang tak sembahyang. Kemudian targhib dulu dengan fadail, dengan fadilat-fadilat. Itu bagus memang, ya, fadail. Kita baca buku fadail amal tu bagus. Tetapi tak cukup lagi. Ya? Tak cukup, tak boleh dengan fadail sahaja. Asal bimbang jadi macam ni, jadi kita masih lagi ikhlas kita di peringkat kerana kelebihan. Belum kerana merasakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak naik maqam. Sedangkan ya, fadail amal kena baca supaya nak targhib, nak menggemarkan. Tetapi di waktu yang sama, dia kena tahu masail. Lepas tu, kalau guru saya di Patoni, ya, bila keluar dalam jemaah tabligh, dia tak bawa fadail saja. Maka dalam keluar tu dia ada bahas masail. Ni guru-guru di Patoni yang terlibat dengan jemaah tabligh. Batu di Patoni jemaah tabligh bagus, tertibnya bagus. Di Malaysia ni bukan tak bagus. Bagus, tapi perlu dibaguskan lagi. Begitu. Perlu diperbaiki lagi dengan bahas masail. Masa keluar tu kena ada satu waktu bahas masail. Itu guru saya, ya. Pak Dok Baba Kerasap. Dia bawa dalam tabligh bahas masail. Pasal dia keluar, dia tengok, nampak rajin, memang rajin sembahyang. Ya. Kita memang kalah lah kalau dengan jemaah tabligh ni, memang bagus sembahyang. Oh, rajin, kuat sembahyang ni, malam-malam. Tapi bila bab masail, Masya Allah, ada yang sembahyangnya kaki, tengah sujud kaki jari tak lipat. Sedangkan tu rukun sujud, anggota 7. Kena lipat, ni tak lipat. Rajin sembahyang Allah. Tapi masail tak tahu. Kan bahaya. Ni guru saya ceritalah. Jadi, tapi kita jangan pula pelekeh dia, tak boleh. Kita bagi bagus, tapi perlu ada bahas masail. Dan bila ada majlis ilmu kena duduk. Bila ada majlis ilmu kena duduk.
Jangan disuruh hadir, kita majlis bayan suruh turun. Bila ada majlis ilmu, bubar orang di tanah duduk. Tak boleh macam tu. Kena duduk sekali, kena ra'i. Barulah sahabat lain pun nak ra'i majlis dia. Adalah satu tempat tu dia kata, macam mana Ustaz? Sahabat-sahabat kita jemaah tabligh ni kadang-kadang masa hari malam dia tu bayan, dia suruh kita kumpul, tapi bila pengajian dia tak nak ikut. Jadi payah. Jadi timbul fitnah. Adapun di Fatani jemaah tabligh cinta kepada ilmu. Ya. Pak saya pun pernah keluar. Masa di Fatani keluar, kami keluar. Tertib pelajar 24 jam keluar. Cuti 3 hari. Kemudian cuti panjang 40 hari keluar. Bagus. Cuma di Malaysia ni pasal ada kritik mengkritik. Jadi dikata macam dikata guru-guru ni mengajar, tok-tok guru ni mengajar tapi tak berjuang, tak dakwah, tak buat kerja agama. Allahu akbar. Yang mengajar tu tak buat kerja agama ke? Bila dia kata gitu tu, yang ni pun kata, dia berjuang keluar dakwah tapi tak ada ilmu. Mula tu yang jadi tak ngam. Di sana tak ada sepakat. Jadi tok guru pun sepakat. Guru-guru pun turun buat kerja dakwah. Ya, orang tabligh pun ra'i. Ya, jemaah tabligh pergi pondok-pondok tengok. Bagus. Beri ikram ulama, ikram orang alim. Cantik. Baik, itu pangkat yang kedua. Pangkat yang ketiga, ikhlas yang lebih rendah, yaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadat supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia, atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Contohnya, yang pertama, seperti mereka yang membaca suratul Waqiah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Niatnya tu doa amal pasal nak murah rezeki. Kena masuk dalam hati lillahi ta'ala dulu. Yang kedua, seperti mereka yang membaca qul a'udzu birabbin nas supaya dipeliharakan akan dia pada waswas syaitan dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini, maka tiada ada ia ikhlas. Adapun yang selain daripada 3 pangkat ni tak termasuk dalam ikhlas. Jadi kalau yang nak dapat kelebihan dunia, ini ikhlas yang paling rendah. Jadi contoh yang pertama apa dia? Contoh nak dapat kemuliaan di dunia, iaitu mendapat murah rezeki. Selamat daripada kebinasaan dunia, seperti mereka membaca qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara daripada waswas syaitan. Itu kedua tu. Dan barang yang lain daripada 3 peringkat ini, maka tiada ada ia ikhlas, bahkan adalah ia riak. Apa riak? Iaitu beramal ibadat kerana nak mempertonton dan memperlihatkan amal ibadat itu pada orang lain, supaya orang tahu, supaya orang tengok. Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu ada hakikat dan asal dan kesempurnaannya. Maka ini 3 rukun. Dan bermula asalnya itu ialah niat. Artinya menghendaki akan wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni akan redha Allah semata-mata. Itu makna wajah Allah. Bukan wajah tu makna muka. Wajah sini ialah semata-mata nak cari kerana zat Allah, yakni kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana padanya ikhlas. Dan bermula hakikatnya pula ialah menafikan campuran daripada niat. Itu hakikat ikhlas. Dan bermula kesempurnaannya pula benar. Kesempurnaan ikhlas jujur, benar, telus. Intaha. Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. 6. Yang bagi benar itu pula ada 6 pangkat. Dan bermula hakikatnya, hakikat ikhlas
menafikan dan menghapuskan, menolak segala campuran dalam niat. Jangan ada campur-campur dalam niat. Niat cari redha Allah Ta'ala juga, tapi sampingan-sampingannya tu ada. Nak kebal, apa lagi? Nak penunduk, pemikat. Dulu ustaz-ustaz ada ajarkan ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, sebut nama dia, yuhibbukumullah. Nak tendang bola laju, baca wa ma ramaitu is ramaitu walakinnallaha rama. Puasa 3 hari. Lepas tu amalkan ayat ni. Orang dulu bacanya ikhlas, puasanya ikhlas. Kita puasanya niatnya pun dah salah. Ni cerita orang dulu ada. Bila dia tendang bola tu, dengan kiper-kiper sekali masuk gol, pening. Baca ayat wa ma ramaitu iz ramaitu wa ma ramaitu iz ramaitu walakinnallaha rama. Macam-macam dulu ya. Ni ayat-ayat orang dulu. Tapi sebenarnya tak salah, sebab itu kalau di pondok-pondok orang yang nak dibagi amalan-amalan ni tunggu umur 40 ke atas. Pasal hatinya tu dah, ibadatnya tu dah tenang. Sebab itu diputihkan tu. Tahu, pasal apa diputihkan? Pasal nak jaga hati supaya niatnya tu bersih. Diputihkan sekali dengan mutih, sekali tak makan tu supaya hatinya jernih lillahi ta'ala, buat lillahi ta'ala baru jadi. Ini awal-awal niatnya dah lain. Lepas tu bila puasa pula dendam. 3 hari tak boleh makan ni, pas ni dendam. Jadi kalau di pesantren ni memang dia dah buat dah amalan dia dah, puasa mutih ni dah amalan. Kalau tak amalan pun memang dah tak mampu nak beli daging. Lauknya tahu dengan tempe tu je lah. Lepas tu dia tak terkejut. Mutih. Itu je yang mampu. Yang mampu dibeli itu je. Jadi bagi dia dah tahan dah mujahadah dah, tak ada masalah. Kita tak ada nafsu besar tapi lawan lah. Tapi nak nafsu lebih besar lagi. Maknanya duk mujahadah tapi keinginan lebih besar lagi. Pegang batu jadi emas, pegang daun jadi duit. Keinginan besar. Jadilah, jadi tak jadi. Beramal tak jadi. Sebab tu tak semua jadi. Kalau ambil ijazah dengan guru-guru tu dalam 20 orang, nak dapat 1 jadi pun belum tentu. Tapi ada ramai-ramai itu betul-betul yang betul ikhlas lah, lillahi ta'ala ikhlas, insya-Allah jadi ya. Pasal saya ada pernah jumpa, masa saya pergi tu tahun 2000, dia dah puasa 40 tahun. Puasanya 40 tahun, melainkan hari-hari yang diharamkan. Setahun 5 hari yang dia tak puasa. Ada pun yang lain puasa, hari-hari puasa. Tapi hatinya dah tak tamak lah dengan dunia ni, dah tak tamak. Badan kurus, tapi tak tamak. Bukan kurus kerana tak tamak, bukan kerana tamak tak boleh makan, tengok makanan geram nak makan, tak. Dah tak ada keinginan dah. Keinginan dunia tu. Dia dah mujahadah dah. Baru naik makamnya. Itu cara orang beramal dululah. Kita hari ni payah. Bila orang puasa, kau dah malah puasa sudahlah, kan? Tak payahlah nak dibid'ahkan orang yang puasa pula. Hari ni ada orang tanya saya, apa Ustaz macam hukum ni bid'ah ni orang puasa Rejab Syaban, apa nak sambung? Lepas tu doa pula dipersalahkan, kenapa doa Rejab? Biarlah orang berdoa. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum, doa lah. Ada dikira ke? Gini, kalau ada orang marah-marah,
Jangan kita je cari dalil. Bagi dia tunjuk dalil. Ada ke Nabi larang doa bulan Rejab? Cuba cari hadis Nabi. Ada Nabi kata kau jangan berdoa bulan Rejab? Ada? Kalau tak ada? Ada Nabi kata jangan puasa bulan Rejab? Tak ada? Tak ada, biarlah orang puasa. Tak kira hari apa, pulang. Dia nak buat ibadat. Takut orang yang mengaji itu anak murid takut lebih daripada dia. Dia malas puasa. Ada satu surau, dia telefon saya awal-awal. Ustaz tolong bantai Ustaz kat surau ni. Ahli jemaahnya tak disuku puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Saya kata buat apa pula? Patutnya kita minta doa. Alhamdulillah lah tu. Sokong lagi. Bagus puasa Rejab. Patut kita buka lagi. Surau buka lagi. Untuk yang puasa Rejab, Syaban ni. Kita buka lagi untuk buku puasa. Kita raihkan dia. Kita dah tak mampu nak puasa. Siapa yang tak mampu nak puasa, bagi. Sumbang. Siapa yang puasa, sini buku puasa sini. Sepatutnya begitu. Dia kata Nabi tak buat, dia orang ni lebih daripada Nabi ke? Nafsu kau dengan nafsu Nabi, sahabat mana tinggi, mana kuat? Nafsu makan kau tu. Zaman Nabi ada ke kedai-kedai tom yam ni? Ada ke? Air soda gembira apa semua tu, jenis air ada. Hari ni kita kalau masuk kedai sampai pening, nak air apa? Nanti dulu, tengok. Mi saja berapa minum mi? Mi kungfu, mi Amerika, mi macam-macam mi. Mi banjir, mi apa tu? Dulu mi tsunami pun ada. Mi tsunami-nya kuahnya melempah. Sikit lagi nak tumpah kat mangkuk tu. Tu mi tsunami. Nah, ceritanya bak mi saja dah banyak berapa jenis. Kita datang tu nak makan. Nama sahabat mana ada? Roti, air zam-zam. Ada pun kopi, kahwah. Tak banyak jenis makan. Kurma, tamar. Nak beza kita dengan, kata seolah-olah kita lebih daripada sahabat, lebih daripada Nabi kalau buat puasa. Bayangkan. Tak ada rugi, tak ada benda tak baiknya dah. Hari ini semakin kuat hari ini cobaan ujian. Akhirnya hilang kekuatan umat Islam itu hilang. Pada amalan-amalan hilang, amalan-amalan ini. Suka noh cakap bid'ah. Allahu Akbar, Masya Allah. Dah Imam Syafi'i dah sebut. Imam Syafi'i, bid'ah tu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Peganglah kita mazhab Syafi'i. Ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang dalalah. Bid'ah yang dalalah tu yang bertentangan dengan syariat. Puasa bertentangan dengan syariat ke? Doa bertentangan dengan syariat ke? Doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dia kata doa tu tidak ada nas. Salah ke doa tu? Nak minta moga-moga Allah Taala jumpakan dengan bulan Ramadan. Salah ke? Tak, kalau gitu kita doakan untuk dia biar tak sampai Ramadan gitu ya. Ya Allah, matikanlah si fulan tu bulan Ramadan, sebelum Ramadan. Jangan, nak tahu pun jangan. Apa salahnya orang doa minta sampai Ramadan? Paling kurang kalau nak mati pun biar lepas jumpa Ramadan, nak dapat kelebihan bulan Ramadan. Satu guru saya pun bagi tahu gitu. Jangan asyik kita je keluar dalil. Suruh dia minta dalil, kita pun carilah, pening cari dalil. Tanya dia gak dalil. Apa dalil yang melarang? Kalau ada orang larang. Ada Nabi larang puasa Rejab Syaban. Dah tak ada. Tak ada, sudahlah. Apa yang kau sakit hati kita puasa? Tak minta dengan kau pun. Ada ke buku rumah kau ke? Kan? Tak ada pun buku rumah dia. Apa yang dia sakit hati sangat? Hari ni ada orang pesen sakit hati begitu. Tengok orang puasa sakit hati. Tengok orang berdoa sakit hati. Astaghfirullahaladzim. Hari ni kecoh pula bab tarekat hari ni. Sampai saya orang tengok semacam je pakai kopi tajam ni. Fitnah pula hari ni. Sedangkan amalan tarekat ini amalan yang baik, amalan yang bagus, yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Walaupun di sana tidak dinafikan ada tarekat-tarekat yang sesat, ada tarekat-tarekat yang tak betul. Tapi bila dibuat macam tu, digembar-gemburkan, semua tarekat jadi tak baik. Tarekat Naqsyabandiyah habis, semua tarekat Naqsyabandiyah habis. Semua tak elok, jadi semua sesat seolah-olah begitu, Masya Allah.
bahaya, fitnah. Astagfirullahaladzim. Habis kekuatan. Ya. Kekuatan umat Islam habis. Sedangkan roh dia di situ, roh dia tu. Roh pada zikir, pada amalan-amalan sunnah. Akhirnya dia nak amalan tu tidak ada roh. Pada zahir syiar begitu saja. Tak ada kekuatan. Jaga-jaga. Ini penyakit. Satu masa nanti diperlukan hujah-hujah, perlukan dalil-dalil. Lepas tu kena ada. Kitab-kitab lama ni kena ada. Jangan dibuang, jangan dipinggirkan. Lepas tu hari ni Tok Guru Patong ni banyak turun, banyak. Ya? Baru dia orang tahu bagaimana hebat ya? Perbahasan ulama-ulama Patong ni. Kalau tak orang tak pakai, orang tak guna. Kenapa disebut pekata? Kenapa perbahasan Pak Doi tu? Pak Doi Mekah dalam kitab-kitab tauhid tu. Memang buka kitab tauhid tak ada mantik, tak payah bincang. Tak boleh. Dia ada kaedah-kaedah berfikir tu, ada kaedah-kaedah disusun satu-satu. Kaedah mantik ada ni. Kitab Jawi je, tapi kau tengok bahas di antara jirim, bab jirim, gerak diam tu. Oh itu pun risalah tauhid tu kalau dibahas secara mantik. Sebab tu saya pun mengaji lagi. Ulang balik, mengaji balik. Pasal suatu masa orang akan cari. Kalau tak habis, kalau diguna ayat Quran, dia faham gitu je Quran. Habis. Kita ni yang tak hafal Quran ni dengan hujah Quran, hadis Nabi, tercengang. Jaga-jaga. Dan bahawasanya benar itu baginya ada 6 pangkat, 6 peringkat. InsyaAllah kita akan sambung banyak. Wallahu alam. Ada nak tanya? Ada yang nak tambah? Atau ada yang nak bantah? Tapi saya punya pendirian tetap begitulah. Walaupun saya belajar di Syria, saya belajar di Mesir, tapi guru-guru saya alhamdulillah semua guru-guru ahli sunnah wal jamaah. Kalau tauhidnya ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Lepas tu yang salaf ada kitab-kitab salafnya, bukan yang salafiyah. Tapi yang salaf, betul-betul yang salaf. Dia ada yang salafiyah, mengaku salaf tapi bukan salaf. Itu yang masalah. Mengaku salaf tapi bukan salaf. Kita ada kitab salaf, ada. Akidah Tuhawiyah, ada. Akidatun Nasafiyah, itu kitab akidah salaf. Yang tidak takwil, ada. Tapi perjalanannya ada satu lagi lain. Lain depannya dengan yang mengaku salaf tu lain. Tidak sama. Dia tidak pergi kepada tajsim. Ini perlu diperbincangkan. InsyaAllah. Benda itu perlu dipertahankan. Okey, ada nak tanya? Nak bantah? Nak bantah, kalau nak bantah saya rela. Tak apa bantah saya. Saya pun reda. Saya pun tak nak lawan. Tak apa, kau aku. Itu je. Tapi saya jelas. Penelitian saya guna kitab-kitab yang muktabar ni pasal semua setiap satu perkara tu semua ada kaedah. Ada kaedah. Berjalan dengan kaedah. Tu kadang-kadang dulu tok guru saya sebut, saya macam tak nampak tu. Tok guru saya sebut, orang tua-tua dulu buat, masya-Allah. Curmat dia kata. Curmat. Setiap benda tu nak letak kalimah tu ada kaedah dia. Tidak sembrono lah kata Jawanya, tidak sembrono. Orang tua-tua dulu berjalan dengan kaedah. Kitab-kitab dia letak semua dengan kaedah-kaedah perbahasan dia, semua dengan ada ilmu. Masya-Allah. Boleh kita nak kritik, astagfirullahalazim. Kita tak sampai, kita kritik kata orang tua dulu tak ada ilmu, masya-Allah. Jadi bagi saya yakin. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulumman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.